Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Faizal Yusof di sini. Tuan-tuan dan puan, apa khabar hari ini? Saya doakan anda semua berada dalam keadaan yang baik. Sambil lepak-lepak, ada masa yang terluang ni kan, layan-layanlah video FY tu kan. Macam-macam video ada kat situ lah kan. InsyaAllah tahun ini kan, FY nak mulakan dengan video-video motivasi lah. Dan akan diletakkan dekat dalam channel FY ni. So, kalau rasa-rasa bosan nak tengok video saham tu kan, bolehlah tengok-tengok video motivasi FY tu kan. InsyaAllah ia boleh membawa manfaat yang baik lah untuk anda. Nama dia motivasi minda akhirat. So kalau ada masa nanti tengoklah video-video yang lain ni kan. Sebenarnya tahun 2021, sebenarnya tahun FY dah masuk umur 51 tahun ni kan. So FY nak mulakan lah, nak buat video dan nak buat seminar motivasi lah. Seminar motivasi minda akhirat namanya. So kalau ada siapa yang ada masa nak join, bolehlah join. Baiklah, tajuk video saham kita kali ini adalah macam mana harga saham boleh naik? Kan? Macam mana harga sesuatu saham tu boleh naik? Sebenarnya tuan-tuan puan, harga saham tu boleh naik dengan 3 cara yang kita nampak lah. Kat dalam bursa Malaysia ni kan, dia ada 3 cara je. Kan? 3 cara kan. Iaitu, pertamanya, saham itu naik kerana saham itu dibeli oleh syarikat institusi. Oleh institusi-institusi kan. Whether lokal ataupun foreign. Jadi syarikat-syarikat besar-besar yang berjajaran tinggi tu kan, macam Bursa Malaysia ke, Top Glove ke, Supermax ke, Kosan ke, atau saham-saham public bank ke, semua saham-saham yang naik kan, kerana institusi ni dia berlumba-lumba dia bersaing antara satu sama lain untuk dapatkan saham tu kan, untuk dapat pegangan saham tu. Kenapa? Pasal dia orang ada duit kan, ratus-ratus juta, bilion-bilion kan. Jadi dia takkan nak beli saham-saham yang penny tu, saham yang kecil tu kan. Duit besar, saham kecil kan, market capitalization kecil atau modal pasaran kecil. Tak mungkin. Jadi dia akan beli saham yang lebih 1 bilion. Jadi saham tu bergerak kerana institusi masuk kan. Institusi berlumba-lumba masuk. Kalau kita lihat tahun 2020 kan, dengan adanya pandemik, tersebarnya wabak pandemik COVID-19 kan, kita dapat lihat yang syarikat-syarikat glove kan meletup-letup naik beratus ribu kali ganda. Syarikat Top Glove, Supermax, Kosan, Adventa, Care Plus, HLT, daripada penny tu kan meletup-letup naik. Chances saham-saham tu dia beli oleh institusi-institusi. Kenapa? Sebab mereka buat valuation. Diorang buat penilaian terhadap syarikat tersebut kan, untuk memastikan yang syarikat tu PE dia rendah, nak pastikan yang syarikat tu punya EPS, earnings per share yang baik, syarikat tu bagi dividen, syarikat tu punya growth yang tinggi, syarikat tu akan dapat meningkatkan revenue dia dan sebagainya. Seperti mana yang berlaku pada syarikat Top Glove dan lain-lain. Kalau anda lihat, dibandingkan dengan tahun lepas kan, tahun 2020 kan, sebelum tu 2019, dibandingkan year on year dengan 2020, kita nampak kenaikan yang mendadak dalam revenue dan profitability of Top Glove kan, sebanyak 3 ke 4 kali ganda. Sebab itulah harga saham dia pun naik begitu tinggi sekali kan. Sebab apa? Institusi ini kan, baik lokal dan EPF ke, khazanah ke dan lain-lain, berlumba-lumba dengan foreigner untuk beli saham-saham ini. Kerana mereka menjangkakan yang going forward dengan adanya COVID kan, glove-glove ni akan terjual dengan banyaknya ke seluruh dunia. Dan kalau kita lihat pada masa yang sama, pada ketika ini kan, terdapat lebih daripada 20 syarikat-syarikat yang ada dalam bursa Malaysia kan, semua buka kilang glove kan. AT buka, Iconic buka kan, dan memang banyak lah kan, masing yang buat development pun nak buka kilang glove juga kan, kerana COVID-19. Sebab diorang nak dapatkan duit daripada glove ni tadi kan. Dan untuk pengetahuan anda, sekali lagi 65% daripada pengeluaran glove di dunia kan, datangnya dari Malaysia. Malaysia adalah negara nombor 1 dalam pengeluaran glove di dunia. Alright. So, harga saham tu naik. Kenapa? Nombor satunya kerana institusi, pelabur-pelabur institusi membelinya. Sebab kedua, saham tu naik. Sebab kedua saham tu naik adalah kerana saham-saham tu saham air mantap. Alamak. Saham air mantap tu apa? Saham air mantap ni adalah saham-saham yang kalau ikut Warren Buffett, dia inilah value investing lah. Kan, saham-saham yang berjajaran sederhana kan. Institusi pun tak dia bawah 1 bilion, jadi institusi pun tak tengok dia lagi pasal dia kecil kan, dia sederhana kan. Dan kalau kata macam saham Omesti ke, saham PCCS ke, ARBB kan, saham-saham ni semua saham yang mantap di bawah 1 bilion kan. Saham yang kecil kan, dan dia naik secara perlahan, volume tak banyak tapi dia naik sikit kan. Contohnya saham CCK kan, naik sikit, turun balik, naik sikit, Spring Art, naik, turun, dia perlahan-perlahan, volume dia tak banyak. Tapi dia beli oleh orang-orang yang tahu fundamental syarikat. Orang-orang yang tahu FA, orang-orang yang tahu TA, dia boleh beli saham-saham ni, tak ada masalah. Kan, dia boleh beli. Kalau lebih baik in terms of value investing, dia akan beli saham-saham ini
ketika dekat support kan, masa RSI kat bawah, masa William kat bawah kan, dia akan beli daripada bawah tu. Sebab value investing kan, nilai tu penting kan, harga tak penting, nilai tu penting. Nilai syarikat tu dia kena under value. So dalam hal ni, kalau nak belajar pasal mantap kan, jemput datang ke kelas FY kan, kita boleh tengok satu saham-saham blue chip kan yang disukai oleh pelabur-pelabur institusi. Kemudian saham-saham mantap yang disukai oleh fundamental institusi ataupun orang perseorangan, pelabur-pelabur kecil-kecil kan, suka saham-saham tu. Sebab apa? Saham-saham tu dia ada growth kan, ada grow kan. Dan kalau kita buat perbandingan kan antara saham blue chip, saham tengah dengan saham kecil ni kan, untuk pengetahuan anda, saham pertengahan ni lah yang naik paling tinggi sekali. Dalam mana-mana bursa sekalipun, yang kecil ni, yang sederhana ni yang naik paling tinggi sekali. Kan, sebab yang kecil tu risiko dia tinggi. Kan, sebab dia saham macam ayam. Kan, yang besar ni sebab dia dah tepu. Kan, bila dah tepu, saham tu dah dewasa, mana nak pergi lagi? Betul tak? Sebab dia dah tak boleh nak naik lagi revenue dia. Sedangkan saham yang sederhana ni kan, revenue dia boleh meningkat. Dia masih muda, remaja dan belum dewasa. Faham tak ni? Tu kategori saham kedua yang kita boleh buat duit lah. Kan? Kalau kita buat perbandingan pula kan, tuan-tuan dan puan, katalah tuan-tuan dan puan ada duit lah kan, modal pelaburan RM30,000 kan. Nak beli saham blue chip, harga RM10 satu lot, 1,000 unit kan, dapatlah 3,000 unit. Betul tak? Masalahnya berapa lama pula tunggu dia naik harga saham RM10? Lambat tu kan, nak dapat perpulangan dia balik kan. Lebih baik beli 100 lot saham 10 sen. Maksudnya gitulah. Betul tak? So nombor 2-nya, kalau ada 30,000, beli saham RM1, dapatlah 30,000 unit. Kan? So better lah. So saham-saham yang mantap ni untuk pengetahuan anda, kalau Ifah bagi tip dekat dalam grup saham Ifah kan, 7 dari 10 boleh mendatangkan hasil lebih 30%. So ini adalah satu pelaburan yang selamat lah. Kan? Letak dekat growth stock ni. Kan? Saham yang mantap ni. Kan? Seterusnya, sebab ketiga, kenapa saham tu boleh naik? Sebabnya ialah saham itu ditolak oleh para sindiket saham. Tuan-tuan dan puan, dekat Bursa Malaysia ni kan, memang ramai sindiket saham. So saham-saham penny tu kan, saham Kenger ke, AT ke kan, saham PDZ ke, saham XOX kan, semua ada polong kat belakang tu kan. So cerita dia tuan-tuan, sebenarnya kan, sindiket ni dah jadi sebahagian daripada ekologi Bursa Malaysia tau. Kan, maknanya dia orang memang dah ada. Kan, kalau kata ada syarikat yang dah nak mati, nak bungkus kan, so para sindiket ni yang beli syarikat-syarikat ni. Kan. So lately ni apa jadi kan, dia orang cuba legitimate kan bisnes dia orang. Dia orang sindiket pun sikit, tapi dia legitimate, dia buka kilang dan sebagainya kan. Untuk tunjukkan yang dia memang betul-betul nak buat bisnes kat luar sana yang benar. Tapi tu terang lah, kalau dia buat perbandingan kan, lebih baik jadi sindiket saham daripada buka kilang. Buka kilang nak dapat 100 juta lambat bang, net. Kan, berbanyak nak jual, 1 bilion, boleh dapat 100 juta. Dekat market tak payah, kan, mainkan harga saham tu je boleh dapat 100 juta tu, tak ada masalah. Kan. So apa jadi tuan-tuan? So ada banyak lah sikit-sikit saham yang ada kat dalam Malaysia ni. Kat Dow Jones, FY tak tahulah. Tapi kat Malaysia ni kan, daripada pengalaman FY, selama lebih 25 tahun dalam Bursa Malaysia ni kan, yang ni yang nampak lah kan. So dalam hal ni kan, sedikit saham ni kan tuan-tuan dan puan kan, nak beli dia kita kena pastikan kita tahu average kita kat mana. Kita kena beli masa dia murah. Bukan masa dia dah naik, dah ke bawah tu baru kita beli. Oh no, kita beli masa dia murah. Kita ikut dia masa dia, bila dia accumulate. Dan kita ikut dia jual bila dia berkompang kat atas sana untuk menjual. Nak belajar semua ni? So nak belajar semua ni, biasalah kan, datanglah kelas seminar FY. Nantilah lepas PKP, sekarang ni PKP yang susah sikit. Datang seminar FY, kita boleh belajar secara menyeluruh tentang pelaburan saham ni. Kan, nak buat swing ke, nak jadi scalper ke, BTST ke, FIFO, insyaAllah FY boleh ajar semua sekali. Ingat 3 perkara. FY ulangi. 1, dia naik kerana institution. Nombor 2, dia naik kerana saham tu memang fundamental bagus, medium punya berjajaran medium, pertengahan. Kan. Nombor 3, kan, saham-saham penny tu dia naik kerana sindiket ada di belakangnya. Kan, kalau nampak volume banyak bertukar-tukar, memang ada sedikit kat belakangnya. Kan, kadang-kadang sedikit volume tu tukar-tukar, tapi harga saham tidak bergerak. Pun memang itu kerja dia orang lah. Memang dia orang melakukan switching ataupun melakukan accumulating. Boleh? Semoga video ini sekali lagi memberi manfaat.
macam biasa. Jangan lupa like dan share kan. Beritahu kat kawan-kawan supaya apa? Belajar dengan FY dekat YouTube ni, free je. Alright, kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.